A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program satu hadis anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah gandakanlah ibadah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Hadisnya ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang terakhir daripada Ramadan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malam dan mengejutkan keluarganya dan bersungguh-sungguh serta mengikat kemas kain sarung. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita cuba meneliti hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 terakhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Kita lihat fawaidul hadis, pengajaran hadis yang dikemukakan dalam kitab Raudhah Al-Muttaqin, di mana dinyatakan beberapa pengajaran. Yang pertama, fihi istihbabu qiyami layalil ashr. Apa yang diceritakan oleh Aisyah ini menunjukkan kepada kita sunat menghidupkan malam yang ke-10, malam 10 malam daripada bulan Ramadan. Itulah 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bila 10 terakhir itu bermula? Disebut oleh Ibn Allan rahimahullah ta'ala dalam kitab Dalil Falihin, ianya bermula pada malam 21. Maksud siangnya 20 Ramadan, kemudian kita berbuka pada puasa 20 Ramadan tu, kemudian malam tu adalah malam yang ke-21. Maksudnya hari 20 malam 21. Itulah bermulanya 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka perkara yang pertama, apa yang disebutkan dalam kitab Raudhah Muttaqin, menunjukkan kepada kita sunat menghidupkan 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian yang keduanya, daripada apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pengarang menyatakan juga kepada kita istihbab ziyadatil ibadati fiha. Apa yang diceritakan oleh Aisyah ni juga menunjukkan kepada kita sunat kita menggandakan ibadah pada malam 10 yang terakhir tu, pada malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi malam 21 sampailah malam yang terakhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak, kita disunatkan menggandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiganya disebut oleh pengarang lagi, apa yang diceritakan oleh Aisyah ini juga menunjukkan kepada kita istihbab isyrakil ahli bi a'malil birri, iaitulah sunat kita menyertakan keluarga kita dalam melakukan amalan kebajikan. Kita menyertakan, maksudnya kita mengajak, kita menjemput, kita melakukan secara berjemaah bersama dengan keluarga kita, ataupun kita mendorong mereka, kita menggalakkan mereka untuk bersama-sama dengan kita menghidupkan 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Ini di antara perkara yang dikemukakan dalam kitab Raudhah Al-Muttaqin berdasarkan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian kita lihat hadis ini satu persatu. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah telah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir. Bila mana idza itulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, bila masuk 10 yang terakhir. Yang mana Aisyah bila mana nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Aisyah menyatakan kana Rasulullah idza dakhala al-ashr,
Yang mana kata ulama, uslub ini menunjukkan kepada kita bahawa ini amalan rutin Nabi SAW. Maknanya bukan sekali-sekali tidak. Bahkan setiap kali datang sahaja bulan Ramadan, inilah rutin Nabi SAW. Maknanya bukan tahun ni 10 terakhir Ramadan tahun ni Nabi sungguh. Kemudian tahun berikut Nabi tak sungguh, tidak. Tetapi dia memberi faham kepada kita dengan uslub yang digunakan oleh Aisyah dalam menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW bila masuk 10 terakhir ni, menunjukkan kepada kita inilah rutin yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya amalan yang sentiasa dilakukan. Baik. Jadi dinyatakan di sini adalah Rasulullah apabila masuk 10. Apabila masuk 10. Yang ni 10 apa? 10 yang terakhir. 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja 10 yang terakhir itu, di mana dinyatakan bila masuk 10 yang terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Rasulullah menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Rawdah Al-Muttaqin, iaitulah menghidupkan dengan arti kata melaksanakan, memenuhi, mengisi masa malam-malam tersebut dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kitab Dalil Falihin, dinyatakan ahyal laila itu dengan maksud qamahu bi anwa'il ibadat, yakni menghidupkannya, membangunkannya, yakni membangunkan 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu dengan pelbagai jenis bentuk ibadat. Minas salah, daripada sembahyang, wal zikri, zikir, wal fikri, dan juga berfikir. Dan juga berfikir. Berfikir pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang boleh membawa kepada kita merasai hebatnya Allah, agungnya Allah dan betapa kerdilnya kita. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa dia? Ahya al-lail. Itulah menghidupkannya dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara perkara yang dinyatakan oleh ulama, apa yang disebut oleh Ibn Alam rahimahullah dalam kitab Dalil Falihin. Jadi 10 yang terakhir Nabi SAW menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Yang mana di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa bukannya Nabi SAW malam 10 terakhir Nabi tidak menghidupkannya, tidak. Tetapi nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi konsisten. Nabi berterusan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah 10 yang terakhir pun Nabi tetap terus menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana setengah orang bila ngujung-ngujung ke akhir dia berbeza dengan apa yang Nabi buat. Maksudnya yang terakhir tu dia jadi koh lerek, koh cuai, koh alpa, sehinggalah dibiarkan malam-malam yang terakhir itu tidak dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT, tapi lebih kepada persiapan untuk menyambut hari raya dan seumpamanya. Walaupun perkara itu sebenarnya tidaklah salah, tetapi dia boleh menjadikan kita hilang fokus dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana kalau kita tak sibukkan diri kita dengan persiapan untuk menghadapi hari raya, bahkan kita sibukkan dengan apa yang disebutkan ulama, sudah tentulah tumpuan kita, fokus kita, pengisian waktu kita berbeza sama sekali. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita Nabi SAW bila masuk akhir, Nabi tetap terus menghidupkan malam. Malam Ramadan ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik sebagai ketua keluarga. Yang mana bukan Nabi SAW sebagai suami seorang sahaja yang menghidupkan 10 yang terakhir ini dengan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga turut mengejutkan keluarganya, ahli keluarganya, untuk sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah juga yang sepatutnya dicontohi oleh kita. 10 yang terakhir ni kita kejutkan anak-anak kita kejutkan isteri-isteri kita untuk sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Taala.
anak kita dah duduk serumah dengan kita hari ni, kita boleh kejutkan melalui panggilan telefon dan seumpamanya. Kita boleh buat. Nak si budaya, tak nak si budaya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kejutkan saudara keluarganya untuk sama-sama meraih peluang yang ada pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Yang antaranya ialah Lailatul Qadr. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kejutkan saudara keluarga ni untuk melakukan ibadat kepada Allah Taala. Kemudian diceritakan lagi oleh Aisyah, wajadda, dan Nabi bersungguh. Nabi bersungguh. Nabi bersungguh. Maknanya sebelum 10 yang terakhir Nabi sudah menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan melakukan ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang 10 yang terakhir ni Nabi bersungguh lagi. Nabi tambah lagi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kalau untuk kita kita nak faham ni barangkali yang awal sebelum daripada bulan Ramadan tu kita hanya membaca 1 juzuk sehari misalnya. Jadi yang akhir ni 10 yang terakhir ni kita baca sejuzuk suku ke, sejuzuk setengah ke, ataupun 2 juzuk ke, terpulang atas kekuatan masing-masing. Yang penting kita kita tingkatkan lagi ibadat kita 10 terakhir berbanding dengan 20 yang awal daripada bulan Ramadan. Kalau sebelum ni kita hanya membaca ayat-ayat lazim dalam tarawih kita, kita tingkatkan dengan kita ubah. Kita ambil surah yang agak panjang sikit dan seumpamanya. Baik. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana elok untuk sama-sama kita contohi. Kemudian diceritakan oleh Aisyah lagi, wasyaddal mi'zar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kemah mi'zar. Mi'zar ni ialah kain yang dipakai daripada pusat ke bawah. Kita panggil kain sarung ataupun kain pelikat. Jadi Nabi ikat kemah. Nabi ikat kemah tu kata ulama kiasan nak menunjukkan kepada kita Nabi meningkatkan kesungguhan, bersungguh melakukan ibadat kepada Allah SWT. Dipanggil tashmir al-ibadah. Maksudnya fokus sungguh melakukan ibadah kepada Allah SWT. Tak sibuk dengan perkara-perkara yang lain dah. Kalau kita bahasa Melayu, kita buat kerja biar sisi lengang. Sisi lengang tunjukkan apa dia? Kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang diamanahkan kepada kita. Itu sebagai contoh. Baik. Kemudian ada juga ulama kata wasyaddal mi'zar ini kiasan kepada i'tazalan nisa. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kata menjauhi wanita, menjauhi isteri. Hak 10 terakhir tu dengan arti kata tidak mendekati wanita, dengan arti kata tidak bersama, tidak bersetubuh, tapi fokus kepada ibadat. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain, 10 yang terakhir ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan i'tikaf, satu amalan yang amat dituntut untuk kita lakukan, terutamanya pada 10 terakhir Ramadan al-Mubarak. Ala kulihannya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, hadis ni nak menunjukkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menjelang akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, meningkatkan lagi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itulah juga yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang ini. Kerana sebab kita tahu Ramadan yang kita kecapi pada tahun ini, kita tidak tahu adakah kita masih lagi berkesempatan dengan Ramadan pada masa akan datang. Oleh kerana itu, dengan ruang, dengan peluang yang Allah Taala beri ini, maka sama-samalah kita rebut yang terakhir ni, yang terbaki ni, untuk kita tingkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga nak mengajar kepada kita yang mana dalam kehidupan kita sepatutnya bila semakin penghujung, kita dah berada penghujung, maka sepatutnya kita lebih berusaha lagi. Kita tingkatkan lagi usaha untuk merebut peluang yang terakhir tersebut. Ibarat kata macam orang lumba lari. Bila orang lumba lari berhampiran dengan garis penamat dah, dia akan guna seluruh tenaga dia yang ada pada dia untuk menamatkan perlombaan tersebut. Sebelum biarlah dapat nombor, biarlah dapat nombor 1 ke ataupun nombor 2. Yang penting mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kelebihan yang dijanjikan tersebut. Baik. Jadi maknanya bila mengujung tu,
kau berusaha, kau bersungguh. Itu yang sepatutnya. Maka begitulah juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bila kita dah berada di penghujung usia, maka penghujung usianya, waktu masa itu adalah amat-amat berharga. Kerana selepas daripada tua dah, kita tidak ada waktu yang lain dah. Kalau remaja ada muda, muda ada tua. Kalau tua, mungkin ada selagi tua reta. Lepas tua reta, tak ada dah. Kubur. Maksudnya kita akan kembali kepada Allah. Maka di sini juga nak memberi satu pengajaran kepada kita bahawa bila kita dah berada di perakhiran satu-satu perkara, maka hendaklah kita menambahkan usaha kita, tingkatkan usaha kita supaya kita tidak terlepas peluang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam untuk kali ini. Apa yang baik daripada Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.